Baru ni saya ada baca satu Facebook, ada seorang daripada kenalan kita, sahabat-sahabat kita, dia tulis dia on share satu screenshot, bahkan memang betul lah, daripada pemilik asal yang kata dia bahaskan tentang isu Al-Quran versus Sunnah versus usul fiqh. Kan? Al-Quran versus Sunnah versus usul fiqh. Jadi bila keluar macam ni, ada sebahagian kita ni dia juah sangatlah sampai kata ini tak betul dan sebagainya. Sebenarnya bila dia sebut macam tu, kita kena dengar dulu apa yang dia nak cakap, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kepada orang yang tu kampus juga. Bila orang tu kampus ni kadang-kadang dia nak bagi panaskan keadaan, nak bagi banyak viewers. Jadi dia nak tarik viewers tu, nak pitching dia. Caranya adalah dengan bagi tajuk yang bombastik lah. Al-Quran versus Sunnah versus usul fiqh. Sedangkan bila kita tengok macam tu, dia akan menambahkan kemarahan sebahagian orang ataupun menambahkan kekeliruan sebahagian orang. Jadi begini, secara umum ini kalau kita nak penjelasan lanjut tentang apakah yang dimaksudkan oleh penulis status itu, kita kena rujuk teruslah kepada penulis status. Jadi tidak perlu ditanya pandangan itu kepada saya, kepada orang lain. Tetapi jika nak tahu tentang maksud terus daripada apa yang dikehendaki oleh penulis, tanya terus kepada penulis asal. Cuma yang isu kita bincang ni adalah apa yang diviralkan. Apa yang diviralkan dia bersifat surface, bersifat luaran. Yang mana setiap orang yang melihat, dia boleh memberikan interpretation, memberikan pandangan-pandangan berdasarkan apa yang dia faham. Jadi bila saya tengok, kawan-kawan kita tengok, dia nampak ini adalah salah satu nampak kekeliruan berlaku, iaitu Al-Quran versus As-Sunnah versus usul fiqh. Kalau ikutkan Al-Quran dan As-Sunnah tak ada kaitan dengan usul fiqh ni. Maksudnya daripada sudut percanggahan, tak ada percanggahan dengan usul fiqh, sebab usul fiqh bukanlah satu benda yang baru. Usul fiqh bukanlah benda yang ketiga daripada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian usul fiqh. Bukan. Dia usul fiqh, dalam pengajian usul fiqh dia ada pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tak boleh keluarkan dia daripada perbincangan itu. Tapi cuma ada satu golongan yang kita sebut sebagai Zahiriyah, yang mana mereka ini ada nampak, saya bukan kata ustaz yang tulis ni dia Zahiri, saya tak sebut yang tu. Dia perlukan banyak lagi penilaian tentang kata-kata kita tu. Cumanya kita sebut tentang Zahiriyah dalam hal ini sebab ada isu Zahiriyah. Bila keluar ini kita nampak macam ada isu Zahiriyah. Zahiriyah ni dia dalam bahagian fiqh, dia menolak bahagian qiyas dan sebagainya. Dia hanya ambil 3 benda saja. Ini atas kepengetahuan saya. Mungkin ada kesilapan dan sebagainya. Mungkin sahabat-sahabat boleh buat semakkan semula. Tapi apa yang saya baca, apa yang saya belajar, mungkin inilah dia yang kita dapat kesimpulkan 3 benda. Iaitu dia ambil Al-Quran, As-Sunnah tanpa takwilan, tanpa tafsiran. Al-Quran, As-Sunnah, ambil sebiji macam tu, dan juga ijma' para sahabat. Dia ambil yang ni saja. Qiyas, tak, dia tak ambil. Ijma' para sahabat dia ambil, tapi cuma dia tak ambil ijma' secara, dia kata ijma' secara umum, yang tu tidaklah, tapi cuma ijma' para sahabat. So ada 3 sumber hukum dia. Ini sahaja, 3 ini sahaja, tidak lebih daripada 3 ini. Sedangkan dalam perbincangan usul fiqh, dia ada Al-Quran, dia ada usul Sunnah dan lain-lain. Tapi perbincangan belum tentu semua mazhab mengambilnya. Tetapi mazhab Az-Zahiri hanya mengambil 3. Mazhab Asy-Syafi'i contohnya mengambil lebih daripada 3. Mazhab Malik mengambil lebih daripada 3. Begitu keadaannya. Dan ada sebahagian mengambil ijma', mengambil hadis dhaif sebagai salah satu daripada sandaran hukum. Jadi Al-Quran dan Sunnah tu berada di dalam kategori sandaran hukum. Dia bukan berada dalam kategori sandaran hukum yang keluar. Usul fiqh, Al-Quran dan Sunnah. Dia bukan macam tu. Dia Al-Quran, As-Sunnah berada di bawah usul fiqh. Bukan usul fiqh lagi tinggi, tak. Kelas. Perbincangan tu dekat belah mana? Perbincangan itu adalah perbincangan di dalam ilmu usul fiqh. Usul fiqh iaitu usul untuk mencari apakah maksud-maksud fiqh, apakah maksud-maksud hukum hakam yang akan diberikan kepada umat Islam. Yang tu.
Jadi begitu keadaan dia. Jadi ada isu zahiriah sedikit di situ, iaitu hanya mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan, tapi kemudian ada sedikit kekeliruan dalam isu kefahaman sandaran dalam agama. Bukan kita sebut bahawa, bukan tujuan saya nak sebut ni nak kata kepada penulis ataupun kepada penceramah itu. Bahkan saya ingat penceramah itu telah melakukan kebaikan yang begitu banyak. Cuma ia menambahkan kekeliruan. Pandangan saya ialah apabila kita nak memberikan satu pitching, satu galakkan untuk orang melihat video kita, pastikan ia tidak membawa kepada kekeliruan. Mungkin kita boleh tambahkan keganasan di situ kan, ataupun tambah semangat kita kan. Macam saya ingat ada daurah khurafat, daurah buku khurafat Ustaz Zahiruddin Zabidi tu. Tajuk dia tu nampak macam macam best kan, tajuk dia macam best. Dalam konten macam mana pula? Best lagi lah, tapi cumanya nak ajak orang untuk nak dengar, itu satu, kita kena pastikan konten yang kita kongsikan itu bagus. Dan satu lagi, daripada sudut apa pegangan yang kita bawa. Pegangan itu secara jelas, zahiri ataupun tidak, salafiyah ataupun tidak, syafi'iyah ataupun malikiyah, yang tu kena tanya terus kepada penulis ataupun penceramah berkenaan. Jadi itu saja pandangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.